Okey, kita akan lihat untuk bab 1, mikroorganisma. Kita teruskan dengan standard kandungan yang ketiga, iaitu pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Okey, dalam standard kandungan ini jelas disebut di sini ialah berkenaan dengan pencegahan dan rawatan. Jadi untuk standard pembelajaran, kita akan melihat yang pertama ialah menjelaskan konsep mencegah lebih baik daripada merawat penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Dan yang kedua ialah menerangkan teknik aseptik dalam pengawalan penyebaran mikroorganisma. Baik. Apakah kaedah pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma? Berdasarkan standard pembelajaran ini, kita bahagikan kepada dua bahagian. Okey, bahagian yang pertama ialah berkenaan dengan kaedah pencegahan dan bahagian yang kedua ialah kaedah rawatan. Okey, untuk kaedah pencegahan, kita akan rumuskan kepada 5 kaedah. Yang pertama, pensterilan. Kedua, pendidihan. Ketiga, disinfektan. Keempat, antiseptik. Dan yang kelima ialah sinaran. Manakala untuk kaedah rawatan, kita akan lihat terdapat 3 kaedah rawatan. Yang pertama adalah melalui penggunaan antibiotik, antifungal dan juga antiviral. Okey, kita lihat yang pertama iaitu pencegahan. Okey, pencegahan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma atau kita kenali sebagai kaedah aseptik. Kaedah aseptik. Okey, sebelum kita fahamkan apakah yang dimaksudkan dengan kaedah aseptik, kita perlu faham apa yang dimaksudkan dengan patogen. Okey, dalam bab yang lepas, dalam subtopik yang lepas, kita lihat berkenaan dengan mikroorganisma ni dapat dikelaskan kepada 5. Bakteria, virus, protozoa, kulat dan juga alga. So, daripada kelima-lima kelas ni, ada yang mendatangkan faedah, ada yang mendatangkan kesan buruk. So, mikroorganisma yang mendatangkan kesan buruknya biasanya sinonim berkenaan dengan mikroorganisma yang mendatangkan penyakit. Jadi, patogen adalah istilah yang kita berikan kepada mikroorganisma yang berbahaya yang boleh mendatangkan penyakit. Mencegah lebih baik daripada merawati. Jadi, adakah kita boleh mencegah diri kita daripada dijangkiti patogen? Okey, kita lihat gambar ni. Dalam gambar ni, kanak-kanak ni disapu dengan antiseptik sebelum diberi suntikan. Jadi, apa tujuan sapu antiseptik dalam aktiviti ni? Namakan teknik yang diaplikasikan dalam aktiviti ini. Okey, so kita ke teknik pencegahan iaitu aseptik. Apakah yang dimaksudkan dengan teknik aseptik? Okey, teknik aseptik ialah prosedur kesihatan yang dijalankan untuk menghalang jangkitan patogen. Menghalang jangkitan patogen atau terus menyingkirkan patogen yang telah sedia ada. Di mana teknik aseptik ini kita dapat kelaskan atau kita dapat senaraikan kepada 5. Yang pertama, melalui kaedah pensterilan, pendidihan, disinfektan, antiseptik dan juga sinaran. 5. Okey, so kita akan lihat satu persatu. Macam mana kaedah pensterilan, pendidihan, disinfektan, antiseptik dan juga sinaran? Okey, kita pergi kepada kaedah yang pertama, pensterilan. Perkataan steril maksudnya bebas mikroorganisma atau bebas patogen. Tak ada patogen. Semua patogen dah dimusnahkan. Okey, so kaedah pensterilan ni merujuk kepada proses untuk membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma daripada sesuatu objek atau persekitaran. Okey, di mana kaedah pensterilan ini adalah berbeza-beza bergantung kepada jenis mikroorganisma. Okey, ada mikroorganisma yang boleh disingkirkan atau dimusnahkan menggunakan haba yang tinggi. Contohnya seperti menggunakan autoclave.
Ada mikroorganisma atau ada patogen yang boleh hanya dimusnahkan dengan menggunakan bahan kimia, contohnya seperti sabun. Ada juga mikroorganisma yang hanya boleh dimusnahkan dengan menggunakan sinaran. Contohnya akan musnah bila disinarkan dengan sinaran UV. Ada juga mikroorganisma yang memerlukan tekanan tinggi. Contohnya periuk tekanan. Dan ada juga mikroorganisma yang dapat dimusnahkan dengan menggunakan penapis seperti penapis mikron. Okey. Selesai untuk kaedah yang pertama, iaitu kaedah penserilan. Kita lihat kaedah yang kedua. Okey, kaedah kedua adalah pendidihan. Apa yang dimaksudkan dengan pendidihan? Kita biasa dengan perkataan pendidihan. Air mendidih mestilah air yang dipanaskan dan telah mencapai suhu 100 darjah Celsius. Jadi, pendidihan air pada suhu 100 darjah Celsius biasanya digunakan untuk membunuh mikroorganisma atau menyingkirkan mikroorganisma pada alat-alat kegunaan harian. Contohnya macam botol susu, jarum suntikan, peralatan doktor gigi. Okey, itu menggunakan suhu 100 darjah Celsius menggunakan kaedah pendidihan. Okey, seterusnya yang ketiga. Kaedah aseptik yang ketiga ialah penggunaan antiseptik. Biasa tangan kita luka. Bila tangan luka, so kita akan terdedah, kulit kita akan terdedah kepada persekitaran yang ada mikroorganisma, ada patogen. So untuk mengelakkan kulit ni terkena jangkitan patogen, kita sapu dengan antiseptik. Jadi apa itu antiseptik? Okay, antiseptik ialah bahan kimia yang dapat disapu pada permukaan kulit untuk mencegah jangkitan patogen. Okey. Di sini ada pelbagai jenis antiseptik. Ada pelbagai jenis antiseptik di pasaran. Kita ada acryvelvin dan povidone untuk membunuh mikroorganisma. Kita pun ada alkohol isopropyl yang bertindak sebagai antiseptik dan juga ejen penserilan. Kita pun ada proflavin yang biasanya digunakan untuk menyekat atau menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Okey. Seterusnya, kita ke kaedah yang keempat iaitu penggunaan disinfektan. Tadi kita sebut kalau tangan kita luka, kita letak antiseptik. Boleh tak kalau kita letak bahan peluntur ke, kemudian kita letak klorin ke, sebab kita kata kita nak halang jangkitan patogen kan? Okey, disinfektan ni pula ialah bahan kimia yang hanya digunakan pada benda bukan hidup. Contohnya kalau kita nak basmi patogen pada cadar, tandas dan juga kolam renang. Dia tak boleh kita letakkan digunakan pada permukaan kulit ataupun luka. Okey, seterusnya kaedah aseptik yang kelima ialah penggunaan sinaran. Okey, kalau kita perhatikan di situ adalah kalau dalam gambar tu adalah bilik bedah. Okey, selepas selesai pembedahan apa-apa sesi pembedahan atau rawatan, satu-satu bilik rawatan atau bilik bedah tu perlu disteril. Macam mana nak guna kaedah ni? Macam mana nak basmi semua mikroorganisma dalam tu? Okey, kaedahnya adalah dengan menggunakan sinaran. Okey, di mana sinaran yang digunakan adalah sinaran mengayon untuk membunuh mikroorganisma. Sinaran-sinaran ini dia berfungsi dengan cara sinaran ni akan menembusi sel mikroorganisma dan terus memusnahkannya. Contoh sinaran yang digunakan adalah seperti sinaran UV atau ungu, sinaran X dan juga sinaran gamma. Okey, kita habis 5 kaedah aseptik. Kalau kita recall balik, kita ada tadi kaedah aseptik kita adalah yang pertama penserilan, yang kedua pendidihan. Okey, yang ketiga antiseptik, yang keempat disinfektan dan yang kelima adalah penggunaan sinaran. Okey, kita selesai untuk kaedah pencegahan. Kaedah aseptik ialah kaedah nak mencegah daripada jangkitan patogen atau memusnahkan patogen. Okey, seterusnya sesuai dengan kita kata tadi, mencegah itu lebih baik.
daripada merawat. Habis tu kalau dah terkena jangkitan, macam mana nak buat? So, bila dah terkena jangkitan, barulah kita lakukan sesi rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Di mana rawatan ini boleh kita bahagikan kepada 3. Antibiotik, penggunaan antibiotik, penggunaan antifungal, penggunaan antiviral. Okey, kita lihat satu persatu. Antibiotik ini adalah sejenis sebatian kimia ataupun ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria sahaja. Antibiotik boleh diperoleh daripada sumber biologi seperti kulat dan juga bakteria. Okey, dengan perkembangan teknologi perubatan semasa, antibiotik kini juga boleh dihasilkan melalui sintesis kimia. Okey, ubat antibiotik. Macam mana ubat antibiotik ni berfungsi? Okey, tadi kita kata kita dah terkena jangkitan. So, jangkitan tu mestilah daripada jangkitan bakteria. So, bila dah dijangkiti oleh bakteria, so yang kita perlukan ialah ubat antibiotik. Apa yang dia buat? Apa antibiotik ni buat? Antibiotik ini akan berfungsi membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan. Contoh antibiotik yang ada, yang biasa kita dengar adalah seperti penicillin, streptomycin. Okey, itu adalah antibiotik. Okey, kemudian kalau kita refer buku teks kita, ada satu poster 1.37 berkenaan dengan apakah itu antibiotik. Okey. Antibiotik, macam yang saya dah terjelaskan sebelum tadi, adalah untuk merawat jangkitan. Jangkitan daripada siapa? Virus boleh ke? Kalau kita terkena penyakit yang disebabkan oleh virus, boleh ke guna antibiotik? Tak boleh. Sebab ia hanya untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteria, jangkitan bakteria. Okey. Antibiotik tidak berkesan kepada jangkitan virus ataupun patogen-patogen lain. Okey, kemudian dalam poster ni yang diberi highlight adalah berkenaan dengan kerintangan antibiotik. Kalau kita perhatikan, kalau kita sakit dan kita melibatkan jangkitan bakteria, doktor akan bagi kita antibiotik. Masa dekat kaunter ubat, doktor selalu bekerja kat situ, staff kat situ akan pesan kat kita. Okey, nanti habiskan, ahli farmasi tu akan pesan kat kita. Nanti habiskan tau antibiotik ni. Jangan makan tak habis. Kena habiskan. Dalam tempoh 5 hari kena habiskan. Kena makan ikut waktu. Betul? Okey, jadi apa itu kerintangan antibiotik? Okey. Dia berkait dengan kerintangan antibiotik. Kerintangan antibiotik ni ialah apabila antibiotik yang kita makan tu dah tak berkesan membunuh bakteria. Hilang keupayaan untuk membunuh bakteria. Kita makan, patutnya antibiotik yang kita makan tu boleh bunuh bakteria, atau yang kita sapu tu boleh bunuh bakteria. Tapi tak boleh dah. Sebab apa? Sebab dah berlaku kerintangan antibiotik. Macam mana boleh berlaku? Salah satunya macam yang sebut tadilah, apabila kita ambil antibiotik dalam tidak mengambil antibiotik dalam tempoh yang tidak betul. Contoh, sepatutnya habiskan dalam 5 hari. Kita habiskan dalam masa 10 hari. Habiskan, doktor kata habiskan, tapi kita tak habiskan. Bila dah sihat, kita berhenti. Okey, itu antaranya. Kadang-kadang bila kita selsema biasanya disebabkan oleh virus. Okey, katakanlah disebabkan oleh virus, tapi kita ambil antibiotik. So, sedangkan kita tak perlu pun ambil antibiotik tu. Jadi, pengambilan antibiotik pada waktu yang tidak tepat boleh menyebabkan kerintangan antibiotik. Okey, so bahaya tak? Bahaya ke kalau kerintangan antibiotik ni? Bahaya. Sebab kerintangan antibiotik akan menyebabkan kita mudah terdedah kepada lebih banyak penyakit. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita lihat adalah masih lagi berkenaan dengan rawatan penyakit berjangkit. Okey, tadi kita kata kita ada 3, iaitu antibiotik, antiviral dan juga antifungal.
fungal. Okey, kita lihat penyakit yang pertama ni adalah pneumonia. Pneumonia ni adalah disebabkan oleh bakteria. So, dia boleh dirawat menggunakan antibiotik. Okey, ni nama penyakit ni adalah athlete's foot. Athlete's foot ni adalah penyakit yang disebabkan oleh kulat atau fungi. Okey, so penyakit ini dirawat dengan menggunakan antifungal. Manakala penyakit yang ketiga ni yang selalu berlaku pada kulit-kulit tu itu adalah kayap. Kayap ada disebabkan oleh virus. Bila disebabkan oleh virus, dia dirawat dengan menggunakan antiviral. Okey. Jadi, kalau kita lihat tadi, kita dah selesai. Untuk rawatan ada 3. Antibiotik untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh bakteria. Okey, antifungal untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh fungi. Antiviral untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh kayap. Okey. Disebabkan oleh virus. Okey. Jadi, selesai untuk standard kandungan 1.3 pencegahan dan rawatan penyakit oleh mikroorganisma. Sekian, terima kasih.